Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Saudara Syukri yang telah memaksa saya datang hari ini, arahan headquarters. Sayang Mama Tampoh. Apa kita sayang Mama Tampoh Yang saya hormati Saudara Fizi Ramli, calon-calon kita, Saudara Wong Chen, Kak Aisyah, Nazmi, Saudara Hans Isaac, silap-silap saya duk ingat calon ke tapi dia memberi dukungan penuh kepada semua calon-calon kita. Kepada hadirin hadirat saudara-saudari, warga Pandan, warga daripada luar Pandan yang sudi bersama kita di saat-saat sebelum kita memilih untuk mengundi esoknya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam reformasi. Saya sebenarnya bila diarahkan oleh pihak pusat untuk datang, bukan mudah. Kerana Permatang Pauh ini cinta sejati. Ya. Kita serius dalam mahu mewakili rakyat. Kita mahu melakukan perubahan. Kita mahu berkhidmat. Kerana itu kita minta mandat saudara-saudari. Bukan sekadar nak bergelar yang berhormat. Kalau tidak kerana bulan, tidaklah terbit bintang pagi. Kalau tidak kerana tuan dan puan, tidaklah saya datang kemari. Saudara-saudari, kita hari ini bercakap tentang pilihan raya yang sangat-sangat penting. Kita dipaksakan dalam undi banjir oleh sekelompok pemimpin yang tidak tahu akan nilai tanggungjawab amanah. Tapi kita teruskan kerana kita mahu mengembalikan maruah kepada undi. Rakyat mengundi pilihan raya lepas dan dengan begitu sahaja undi tersebut dihempas dengan lompatan dan pengkhianatan. Tapi alhamdulillah berkat kepercayaan rakyat, kita sekarang ada undang-undang. Dan di bawah keadilan, saudara-saudari. Di bawah keadilan. Hampa tengok drone. Hampa suka Mata Tampoh banyak-banyak drone, oi. Ya? Berkat sokongan rakyat dan apa yang diputuskan oleh keadilan, semua calon-calon keadilan wajib menandatangani satu perjanjian, satu akad. Kita harus taat setia kepada rakyat. Kalau kita tidak taat setia, maka kita akan menerima padahnya. Ini adalah kejayaan saudara-saudari yang mengingatkan kita pilihan raya kali ini adalah tentang kepimpinan. Kita mahu pemimpin yang prihatin. Kita lihat apa berlaku bila pemimpin menenggelamkan prinsip. Semasa berlakunya serang hendap, penukaran pemimpin Perdana Menteri. Rakyat dengan ledakan pandemik, bayangkan berapa ramai orang bukan sahaja terkorban jiwanya saudara-saudari. Tapi gerakan bendera putih mengingatkan kita kewajipan untuk kembali di atas landasan kepimpinan yang sebenarnya. Kerana itu saudara-saudari, kalau PN dan BN mereka bertelagah, Tan Sri Muhyiddin sendiri, saya terkejut kadang-kadang mendengar Kak Roziah mendengar kata-kata serangan beliau kerana kita dalam pilihan raya ini bila bercakap tentang kepimpinan itu melalui tauladan, maka kita kena tunjukkan tauladan yang terbaik. Maka saudara-saudari, bila kita bercakap tentang apa yang kita mahu lakukan dalam harapan kita tidak ada perbalahan, kita mahu mewakili rakyat dipandu oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia penting. Dalam mana-mana bahtera, dalam mana-mana perjalanan dan kempen dan peperangan, kena jelas who's the boss. Tapi, bukan sebarang bos. Kalau bos lari daripada landasan prinsip, maka hilanglah keyakinan. Tiadalah kestabilan. Saudara-saudari, kami belajar semua ini. Pengalaman dalam kita
membentuk dan menawarkan tawaran ya. Dalam gerakan kita boleh. Kita ambil kepakaran. Kita belajar dari pengalaman. Kita ambil daripada kaki tangan kerajaan yang berani, berprinsip, termasuklah mereka yang melawan skandal 1MDB dulu. Ingat, mereka masih dalam kerajaan. Mereka menunggu kepimpinan yang bertanggungjawab. Mereka menunggu kemenangan kita. Kerana dalam itulah kita boleh mengangkat masa depan Malaysia, insya-Allah. Saya meneliti dalam lawatan-lawatan. Sama ada di Bagan Datuk, di Arau, ya, ataupun di Hang Tuah Jaya. Dan saya lihat, bila kita bercakap tentang keperluan kepimpinan yang jelas, masa ini dengan krisis yang melanda, sama ada kos harga barang yang melambung naik, ataupun tiadanya kepedulian saudara-saudari dari segi membantu memastikan keseluruhan spektrum pekerja dan rakyat dibantu sepenuhnya. Saya sebut ini kerana tonggak utama semasa Datuk Seri Datuk Wan Azizah Wan Ismail, Datuk Seri Saifuddin Nasution memegang pemerintahan reformasi. Reformasi ini termasuklah mereformasikan supaya tidak ada sesiapa ya, yang terlepas pandang, yang dipinggirkan dalam penerimaan bantuan. Saya ditemui dekat East tadi, di Pandan. Dia kata, YB kita menang-menang, tapi kita kena faham. Kerja kita ni, ya, khidmat untuk memastikan tidak ada sesiapa pun yang terlepas daripada pandangan, bukannya mudah. Saya setuju. Sekarang ini dalam sistem bantuan sosial dalam Malaysia, yang dipentingkan adalah menteri kena ada nak bagi bantuan. Fragmentasi berlambak, program berlambak, jumlahnya berkurangan. Saudara-saudari, ini merumitkan orang yang nak dapatkan bantuan. Paras garis kemiskinan sepatutnya RM2,208. Saudara-saudari, mereka nafikan hak rakyat yang layak dapat bantuan. Semasa pandemik, dia tak nak naikkan untuk penerima kerana Malaysia tidak ada duit. Inilah jawapan. Jawapan Menteri Wanita dan Timbalan Menteri Wanita mewakili PN dan BN. Saya sebut kerana kita kena tekankan. Kita kena, tak mewakili. Ya, dua-dua sama ya. Kita kena pastikan orang tahu. Maka reformasi, bila kita menang nanti, insya-Allah yang kita nak pastikan semua bantuan ini dalam satu sistem yang diintegrasikan. Saudara-saudari, bagi wanita, khusus untuk wanita, wanita ini bukan saja harus menjaga anak-anak. Dalam tawaran harapan, kita mahukan agar wanita mendapat subsidi penjagaan kanak-kanak bila dalam keluarga B40 dan M40. Nak menang, nak laksana ini, saudara-saudari. Kita tak boleh mendabik dada. Hari ini kita rasa kita tak perlu bantuan. Apa berlaku semasa pandemik? Ramai tergelincir. Kerana itu kena ada jaminan sosial keselamatan. Ada pelampung bila kita jatuh dan kita hadapi cabaran. Ini penting, perkara yang kepimpinan tidak bertanggungjawab tak nampak. Kerana itu saya tekankan, bila kita buat reformasi sistem, ini penting termasuklah bagi 1.5 juta anak-anak yang tak mahu ya, tak mahu mengambil peperiksaan SPM. Saudara-saudari, kita ada krisis pendidikan. Dalam Asia Pasifik, Malaysia antara negara terutama mengalami penutupan sekolah. Won Chen kata tentang gaji yang tak naik-naik. Sekolah ni antara wadah utama. Anak-anak dapat timba ilmu, dapatlah pendidikan menerusi pencapaian sijil dan sebagainya. Maka bila sekolah-sekolah ditutup, tidak ada usaha untuk memastikan mereka dapat dilibatkan. Darjah 1 saja punya ramai yang tak dapat membaca dan menulis. Ini realiti di bawah. Kalau paras kemiskinan pun dia tak nak terima realiti sama juga. Maka tugas kita untuk pastikan realiti sebenar diterima oleh pemimpin. Ini bukan peringatan hanya untuk ahli politik lain. Saya nak rakyat yang berkumpul di Pandan ini
Jangan lupa mengingatkan pemimpin. Terima realiti. Jangan kaburkan mata. Kaburkan mata, maka tibalah masa anda diusir keluar daripada Dewan Rakyat dan Kerajaan. Itu semangat yang kita mahukan, saudara-saudari. Keberanian berpaksikan suara rakyat. Maka dalam Pakatan Harapan sama juga. Tekad kita nak pastikan untuk mereka yang pergi ke sekolah dapat sarapan percuma. Sarapan percuma supaya anak-anak, ibu dan ayah yang mungkin mengalami kesusahan, hantar ke sekolah, kita semua punya hak yang sama. Tidak ada perbezaan. Ayah kita siapa? Mantan Perdana Menteri ke? Pekerja bas? Who cares? Di sekolah, yang terpenting usaha, kegigihan kita, peluang kita untuk menimba ilmu. Ini yang kita nak ajar anak-anak kita. Bukan soal antara dua darjat. Tapi Malaysia ini menjanjikan keadilan buat semua. InsyaAllah. The equality of opportunities is not about who you know or who your parents are. Itu yang saya belajar di sekolah kerajaan, saudara-saudari. Kita nak bawakan semula, saudara-saudari. Kita nak kembalikan kegemilangan di sekolah-sekolah kita, saudara-saudari. Inilah agenda Malaysia. The future has to be bright. The future has to be ours. Kita juga sekarang ini memastikan. Kalau dulu, Bawah Harapan PTPTN ada 420,000 orang disenarai hitamkan. Apa yang Harapan buat? Harapan pulihkan. Keluarkan daripada senarai hitam. Daripada tak boleh pergi ke mana-mana. Kita buat, saudara-saudari. Kita tunjukkan yang kali ini untuk golongan B40 kerana pendidikan. Penting buat semua. Kalau ayah atau ibu terpenjara, hadapi cabaran ekonomi, pendidikan kita tergendala. Saya rasa di sinilah pentingnya. Jangan kita bongkak, beri peluang kepada anak-anak dan keluarga B40. Ini akan dijanjikan beasiswa, saudara-saudari, untuk PTPTN supaya mereka boleh meneruskan pengajian mereka. Isu bayaran. Ya, kita bagi. Isu bayaran ini ikut peringkat gaji. Bila gaji naik dan insya-Allah kita akan bantu. Saya masih ingat masa Saudara Fizi, kita bahas di parlimen. Dekat 10 tahun lalu mungkin. Kita cuba bangkitkan isu ini. Wahai kerajaan, hang dengar Sat ketika itu Barisan Nasional. Isu gaji minima, isu bagaimana takkan nak pasti orang tu gaji tak cukup. Hang minta paksa bayar PTPTN juga. Kita hormat kena bayar hutang tapi berfikir. Kerajaan tanggungjawabnya adalah untuk memastikan laksana polisi yang masuk akal. Bukan polisi yang masuk poket. Jadi Alhamdulillah tahun-tahun selepasnya baru sekarang berkumandang. Kita bincang tentang isu-isu ini. Kita bincang tentang bagaimana nak perkasakan hak wanita. Saudara-saudari, kerana itu saya katakan, orang tanya, kenapa saya perlu terus dengan perjuangan? Saudara-saudari, pembinaan bangsa melangkaui mana-mana pilihan raya. Pembinaan masa depan melangkaui semata-mata nak menang 1-2 kerusi. Kita nak menang esok, saudara-saudari, berkat dukungan, berkat sokongan, berkat kehadiran. Kita nak ubah masa depan. Kita nak selamatkan. Ada peluang sekurang-kurangnya. Bukan saya kata kita boleh selesaikan semua masalah. Tidak. Kita nak sebut untuk bermula dengan harapan yang cerah. Dengan kabinet yang bertanggungjawab. Kita perlu penglibatan semua dan kita perlu nyahkan kerajaan yang tidak stabil ini kerana jelas mereka sudah gagal secara objektif. Kita bukan di sini nak mengatakan itu atau tidak. Pada saya, saudara-saudari, when you have failed in governing, then please let the serious ones govern for a change. InsyaAllah, saya nampak
Selepas ini, kita perlukan melakukan reformasi yang mendasar. Bukan sahaja dalam segi ekonomi. Kerana kalau bulan depan diumum LKIM, diumum akan berlaku peningkatan harga ikan kembung sebanyak 2 kali ganda lagi. Ya. Kita berhadapan dengan krisis demi krisis. We have to stem the bleed. Saya tahu ramai kaki tangan kerajaan, pelbagai sektor swasta, pelbagai pekerja, di semua peringkat informal ataupun tidak. Saya nak minta hari ini, kami di peringkat negeri Pakatan Harapan, sama ada Pulau Pinang, tempat saya bertandang Negeri Selangor, Negeri Sembilan. Kita memang hadapi cabaran. Tapi saya nak tekankan dari segi servis dan khidmat yang menjadi tumpuan daripada lahir sehinggalah meninggal dunia, kita harus berikan dana dan dokongan buat rakyat, satu. Dan kedua, kita harus mendepani cabaran-cabaran yang bakal melanda. Kalau esok diumum oleh Jabatan Meteorologi akan berlaku ribut petir. Saudara-saudari, kita perlukan kerajaan yang cekap, yang efisien. Bukan sahaja dalam hubungan antarabangsa. Tahu bagaimana nak mengadaptasi permukaan bumi ini agar dapat menyerap air hujan dan memastikan ia tidak melimpah ruah di semua rumah. Saya tidak katakan ianya mudah, tapi saya nak katakan kita mulakan gerakan untuk mengutamakan kebajikan, pendidikan, pemerkasaan wanita dan juga masa depan yang terjamin daripada bencana alam daripada saat ini. Daripada 19 November 2022. Boleh atau tidak? Boleh. Saya tak dengar. Boleh atau tidak? Boleh. Kita? Boleh. Kita? Boleh. Kita? Boleh. Saudara-saudari dah cakap boleh itu, saya pegang janjinya. Saya pegang nanti esok tengok pula dengan Matan Sri Muhyiddin keluar pula nama-nama baru. Dah luntur semangat. Saya tak pastilah harapan ni. Saya kata, bila berlaku sedemikian, cakaplah dengan penuh tekad, dengan penuh keberanian. Nehi kabinehi. Saya hanya bersama kerana kita sudah mengalami tahun demi tahun pentadbiran bawah PN dan BN. Tak pernah dalam sejarah politik Malaysia, kita lihat percakaran dalaman yang begitu jelas, yang hanya disatukan dengan keanggotaan jawatan dan kabinet. Saudara-saudari, kali ini kita buktikan kita berani mendepani perubahan. Kita lalui 5 tahun yang akan datang dengan kerajaan yang mengiktiraf, yang memberi maruah bukan sahaja kepada Uni Rakyat, tapi memberi makna juga bagaimana Semenanjung, Sabah dan Sarawak diiktiraf sebagai sebahagian daripada bumi bertuah Malaysia yang kita kasihi. Tugas ini bukannya mudah. Saya tak fikir sesiapa yang gila jawatan mahu lakukannya. Tapi sebagai fardu kifayah, sebagai misi, sebagai apa yang kita boleh tinggalkan untuk masa depan anak-anak kita, kita mesti lakukan, saudara-saudari. We have to do this. We have to save this country. We have to save our future. And we have to take care of Malaysia. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Saya harap anda keluar esok. Ini kemenangan kita. Ini usaha kita. Ini adalah apa yang kita harus lakukan bersama. Kita? 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 Reformasi! 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 Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pandan. Semoga kita diberkati dan diberikan kejayaan bersama.